sifat yang perlu pemuda ada, balun dulu, lepas tu kita kira lain. Pemuda ni berfungsi ke? Is Dr. Akmal alone? Tak mudah nak jadi pemimpin. Hang study ke tak ni? Pun untuk mengangkat pemimpin tanpa sebab ni, boleh pilih orang lain. Tapi will it last? Tapi biarlah nampak bijaksana. Yang mana, wow. Relax bro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Kembali lagi kita dalam podcast Relax Bro. Episod yang ke-24. Dan jangan lupa mohon para penonton sekalian untuk terus follow, like dan share kami di semua platform social media kami di YouTube, Facebook, Instagram, TikTok dan Spotify demi kelestarian perjuangan kami. Bersama-sama dengan saya Dr. Tobari, sahabat saya ujung sana. Saya Wan Agil, Wan Hassan. Dia lestari ni dia tak hilang. Dia macam mana dulu dia start 1 sampai 5 tu skema kan, wacana keluar. Tapi lestari tu 1 sampai 24 dia steady. Dia steady. Tapi lah untuk pelestarian podcast kita lah. Kalau tidak memang podcast kita ni kita hidup segan mati tak maulah. Tapi alhamdulillah kita di TikTok not bad. Kita banyak komen-komen di TikTok. Banyak komen-komen yang membina, banyak juga komen-komen yang nakal. Terima kasih atas komen-komen semualah. Okey, dan hari ni first time sejak 24 episod ini, hari ni hari yang pertama kita menjemput tetamu istimewa bersama-sama dengan kita. Anak muda, sahabat saya juga dan sahabat kepada Wan Agil, iaitu saudara Nur Azlin Amros, yang merupakan ketua Pergerakan Pemuda UMNO Johor. Selamat datang. Terima kasih. Dua orang sahabat saya. Okey. Dia handsome sikit ini. Dia sentiasa daripada dulu rambut macam saya lah sikat tepi. Okey lah, ada rambut lagi. Alhamdulillah. So saudara Azlin, Ketua Pemuda Pergerakan UMNO Johor sejak tahun 2023, tahun lepas sehingga sekarang, dan beliau juga merupakan pegawai tugas khas kepada Datuk Seri Khalid Nordin, Menteri Pertahanan Malaysia. Dan saya kira dah lama dah Azlin dengan Datuk Seri Khalid sejak 2008. Sejak balik daripada UK, BA beliau di UK dan kemudian sambung di UM, di Master dalam Public Policy, dan di beberapa kementerian saya kira. Daripada Kementerian Pengajian Tinggi dulu kita jumpa. Betul. Kemudian sebagai Menteri Besar Johor. Betul. Kemudian balik sebagai di Bosted pun, sebagai pengurusi Bosted. Sebelum itu, dan kemudian Menteri Pengajian Tinggi 2.0, okey, dan seterusnya Menteri Pertahanan Malaysia hari ini. Inilah sahabat saya, sahabat kami, saudara Nur Azlin Amros. Okey, Agil, start. Dia bila dia dengar kan, dia dalam kepala tu kan, dia, apalah soalan nak tanya ni. Okeylah, kita episod kali ni kita akan ada banyak sikit bincang pasal UMNO lah. Macam kita pernah cakap dalam episod-episod terdahulu, kita memang aktif ahli politik dalam UMNO. Maksudnya memang kita tak boleh nak lari lah. Kalau tak bincang topik UMNO tu pelik. Sebab apa? Kami berdua, saya dengan Dr. Fatul ni memang UMNO. Sebab tu kita panggil guest kita yang pertama pun UMNO. Saja panggil daripada Johor pasal agung kita yang baru ni daripada Johor. Dan saja juga panggil daripada Johor ni pasal yang dekat daripada Johor ni dia lain macam sikit. Dia ada lain macam sikit dia punya karakter tu. Karakter dan juga politik. Karakter politik. Sebab saya kenal Azlin ni dah lama lah, daripada kami di UK. Lepas tu kami bersama-sama dalam Pemuda UMNO zaman Dr. Ashraf Wajdi. Kita kenal lah. Perangai ni kita kenal lah. Macam-macam perangai ni kita kenal lah. Cumanya bila dilantik sebagai KPG Johor tu, saya rasa itu antara satu nantikan yang tepat lah. I can't see anyone else. Sebab sebelum tu YB Hairi. Tapi YB Hairi menang bertanding naib ketua Pemuda UMNO Malaysia. Dan nampaknya paling senior saya dalam negeri Johor tu. Ramai pemimpin muda Johor. Ketua-ketua muda yang muda ramai dalam berapa orang ke? Pemilihan yang tahun lepas 2023
empat yang lama lah, empat yang maknanya pegal kedua mereka sebagai ketua muda. Yang dah tua lah. Dan pegal kedua lah, pegal kedua masih dalam lingkungan Yang tak umur nak muda. mengaku tua. Tapi 22 yang lain baru lah. 22 baru. 22 yang lain baru. Dia punya background? Pelbagai. Hmm. Pelbagai. Ada yang pelbagai. Ada yang Okay. niaga, ada yang kerja, ada yang doktor ada 2 orang. Doktor 2 orang. Lawyer ada seorang dalam kalangan 26 orang ketua pemuda bahagian dalam Right. Johor. Right. Jadi latar belakang pelbagai. Jadi ialah kalau ambil pendekatan kata saya antara yang paling senior tadi, ambil tanggungjawab untuk kita memimpin lah. Untuk memimpin dan beri tunjuk ajar dan contoh yang terbaik kepada yang lain-lain lah. Dulu Exco. Exco muda. Menang. Lantik. Sekarang jadi ketua muda Johor. Lantikan juga. How different it is? Kalau di peringkat Exco tu saya dilantik oleh Dr. Ashraf ketika itu pun agak lambat. Untuk saya rasa 2 ataupun 3 tahun yang terakhir sebelum habis penggal. Kalau nak dibandingkan dengan lantikan awal lah kan. Tapi itu pun beri sedikit pendedahan di peringkat nasional lah. Lebih kepada soal menjuarai isu. Dan juga mengadakan program di peringkat nasional ataupun bawa perkara-perkara yang lebih berkisar tentang kepentingan nasional. Contoh masa tu saya jadi timbalan pengerusi sekretariat hal ehwal pekerja, isu berkaitan dengan pekerja Grab sebagai contoh, P-hailing ketika itu, kita jumpakan dengan MTUC, kita buat kongres untuk mereka, meja bulat dan sebagainya, ada resolusi. Itu pendedahan ataupun apa yang kita buat ketika saya menjawat jawatan Exco, timbalan pengerusi Biro Hal Ehwal Pekerja Muda ketika itu. Tapi kalau di peringkat negeri ni, cabarannya sedikit berbeza. Kerana kalau dari segi fokusnya untuk kita lihat dari segi perjalanan 26 bahagian muda bahagian di dalam negeri Johor, yang mana yang paling mustahak hala tuju dan juga apa yang kita nak buat itu kena jelas. Johor ini satu-satunya negeri yang menjadi 100% milik mutlak UMNO Barisan Nasional. Kalau nak tengok dengan negeri lain dah bercampur-campur. Baik di Pahang, baik di Perak, baik di yang walaupun menteri besarnya datang daripada UMNO, tapi kita dah nampak lihat even di Melaka sendiri dah ada wakil rakyat DAP ataupun maknanya kerajaan perpaduan di peringkat negeri itu wujud. Tapi di Johor setakat ni kita masih kekalkan bahawa ianya statement dikeluarkan oleh pihak negeri Johor. Betul. Berkaitan dengan ingin mengekalkan status quo. Betul. Okay. Kerana kita menang pada bulan Mac 2022 tu atas kemampuan kita sendiri. Maknanya 40 kursi yang kita berjaya bentuk kerajaan pun memang milik mutlak UMNO Barisan Nasional. Jadi saya pun tak ada rasa keperluan untuk kita buka ataupun beri ruang kepada parti komponen Pakatan Harapan lain ataupun dalam kerajaan perpaduan untuk menjadi sebahagian daripada kerajaan negeri. Style. Memang style. Dia Johor, sebab tu dia bagi Johor. Style. Sebab yalah, it makes sense. Kalau nak kita nak bawa semangat kerajaan perpaduan ke negeri Johor tu, dia jadi macam tak masuk akal sikit pasal kita menang tu bergaya betul di Johor. Tapi will it last? Dinamik politik yang kita lihat pada hari ini, pada first time negara kita berhadapan dengan kerajaan perpaduan. Pertama kali kita lihat selepas PRU ke-15 pada bulan November tahun lepas, wujudnya kejadian hang parlimen, yang mana akhirnya solusi atas kebijaksanaan Bawah Duli Yang Maha Mulia Yang di-Pertuan Agong sebelum ini akhirnya mencadangkan pembentukan kerajaan perpaduan, yang mana itu akhirnya akan menentukanlah dalam kita nak berhadapan dengan pilihan raya umum ke-16 besok, apa bentuk pendekatan dan juga strategi yang kita sebagai sebuah parti akan guna pakai. Yang tu kita memang kena betul-betul lihat dari segi arus sokongan kita. Ada pandangan kata bahawa Johor kalau UMNO dan Barisan Nasional mungkin boleh membentuk kerajaannya sendiri. Tapi sejauh mana keyakinan itu betul-betul diterjemahkan dalam bentuk arus sokongan dan juga numbers. It's all about numbers kan when it comes to election. Adakah kalau kita kata kita nak masuk pilihan raya negeri itu sebagai kerajaan perpaduan, akan ada yang terpaksa berkorban dan terkorban lah. Sebab kita terpaksa kompromi bagi set. Kita terpaksa kompromi bagi set. Dan adakah itu sesuatu yang UMNO ataupun BN Johor mahu lakukan? Tapi signal tu dah jelas kan, pasal bila ada kenyataan daripada YB Hassan Karib yang kata Pakatan Harapan tak perlu mengemis untuk jawatan ketua kampung contohnya. And
UMNO Johor nampak tak berganjak daripada pendirian, tak nak bagi pun apa jawatan pada Pakatan Harapan. Itu kerana kita ambil kira pembentukan kerajaan negeri itu sejak pilihan raya negeri pada bulan Mac 2022 memang atas kapasiti kita, atas kekuatan dan kapasiti kita sendiri ketika itu. Jadi memang kita berhak untuk tidak membuka ataupun mengubah keadaan itulah, mengubah apa yang telah terbentuk. Tapi macam saya katalah tadi, anda kata kalau menuju ke pilihan raya umum ke-16, di sini kita betul-betul kena lihat kebijaksanaan pemimpin dari segi nak menentukan apa yang terbaik untuk parti khususnya. Tapi pada masa yang sama, kita tak boleh nak tolak kedinamikan politik hari ini yang mana, yalah, mungkin di peringkat persekutuan tak ada satu parti ataupun coalition yang mampu membentuk kerajaannya sendiri pun satu. Dan pada masa yang sama, antara perkara yang sekarang ni kita betul-betul kena lihat dengan cermat dan teliti dari segi arus sokongan kita lah. Apabila kita dah di peringkat persekutuan, bersama dengan kerajaan Pakatan Harapan membentuk kerajaan perpaduan ni, arus sokongan Melayu tak seperti apa yang kita dapat sebelum ni. Saya tak dapat lagi ni. Satu soalan. Tak dapat lagi. Okey. Satu soalan Sebab dia kata dia bila kita tanya soalan tadi tu, dia kata nak kena tengok kebijaksanaan kepimpinan. Ketua Pemuda Johor, pemimpin. Kebijaksanaan yang kita nak tengok. Macam mana kita nak menongkah arus menghala ke PRU16? Ni kiranya saya tanya kepimpinan ni. Okey. Basically kita tahu the fundamental, the asas dia. Yang kita tahulah peringkat bawah ni kita tahu yang hasil perbincangan awalan dalam Sekretariat Perpaduan, dia ada tier 1, tier 2, tier 3. So adakah hal ini juga nanti akan diimplement? Itu on kalau paper. Diimplement di Johor? Itu on paper. On paper dan juga reality on the ground. Tak sama. Dua perkara yang sangat-sangat berbeza. Yang mana kita kena perhalusi dan kita kena cermat dalam nak menentukan. Sebab ini strategi. Strategi. Adakah selama-lamanya kita nak menjadi kekal sebagai membentuk kerajaan perpaduan, dan adakah formula kerajaan perpaduan ni akan kekal sampai bila-bila? Adakah hari ni kita dah mula kata UMNO mampu seawal pilihan raya 16 untuk bertanding sendiri? Kita pun tahu arus sokongan kita parti UMNO dengan orang Melayu tu macam mana pada hari ni, saya tak perlu sebut lah. Itu semua pertimbangan-pertimbangan yang saya rasa tak mudah dan agak susah kalau pemimpin UMNO pada hari ini perlu buat lah. Yalah, kalau Agil tanya tadi dari segi kebijaksanaan pemimpin UMNO di Johor, kita di Johor ni satu keterbukaan kita sedikit berbeza lah kalau nak dibandingkan dengan orang Melayu di negeri lain lah. Kita cerita pasal Melayu sebab satu, kita dengan konsep Muafakat Johor, kita agak terbuka dan penerimaan hubungan kita dengan kaum-kaum lain tu agak berbeza. Sebab tu bila kita kata kita ni bangsa Johor, itu satu perkara yang sebenarnya menyatu padukan kita dan orang kata boleh menerima kepelbagaian latar belakang Cina, Melayu, India yang ada di Johor. Dan kalau di Johor pula, 26 kawasan parlimen, 56 kawasan DUN, banyak mixed constituents. Banyak kawasan bercampur. Yang mana kalau on paper, kalau secara teorinya, kalau kerajaan perpaduan, anytime boleh menang. Sebab hari ni, Perikatan Nasional pun ada 2 kursi je. Satu di Paguh, satu di Mersing, kalau parlimen. Kalau DUN pula, ada satu di Bukit Kepong, satu di Endau. Dan mungkin satu lagi ada PAS, satu dapat di Sungai Balang, tak silap. Di Sungai Balang, di Muar. Jadi, easily. Tapi, pada masa yang sama, kita sebagai sebuah parti ni lah. Yang akhirnya balik kepada kita sebagai sebuah parti ataupun parti UMNO dan juga Barisan Nasional tu sendiri, apa kita nak buat. Okey, spesifik lagi sikit. Sebagai Ketua Pemuda Negeri, saya sekarang ni dah ketua bahagian. Masa macam tua dah sangat kan. Okay, ketua bahagian dan ada ketua pemuda bahagian. Dan ketua pemuda bahagian saya juga ketua pemuda negeri. Kenal lah. Okay, saudara Saiful. Okay, saya mendengar peluahan-luahan dan juga isu-isu yang timbul di peringkat bahagian dulu, jangan peringkat nasional. Peringkat nasional sekali lagi. Okey, di peringkat bahagian isunya banyak cawangan-cawangan pemuda yang dah mula very slow sekarang ni, hilang macam tu je, diam. Nak engage dengan anak-anak muda sekarang ni, pemuda UMNO bahagian sini menghadapi masalah. Nak engage dengan anak muda, nak himpun balik, nak fahamkan balik, susah. Kerana dilihat dalam PRU yang lepas, even dalam PRN, anak-anak muda ni banyak kecenderungannya kepada PN pada waktu itu. Okay, so sebagai Ketua Pemuda Johor, adakah 26 bahagian yang terbesar? Johor ni bahagian-bahagian dia yang terbesar di Malaysia. 26 bahagian. How do you manage keadaan tersebut?
Pertama, kita kena memang terima hakikat bahawa lebih separuh daripada mana-mana kawasan parlimen ataupun kawasan bertanding pilihan raya, lebih 50% adalah orang muda ini. Kesan daripada apa yang kita buat, pindaan Perlembagaan Persekutuan Undi 18. Jadi suka tak suka memang kita kena engage dengan mereka yang berada ataupun kelompok kita punya target audience ni 40 tahun dan ke bawah, dan hari-hari ada orang muda baru yang secara automatik didaftarkan sebagai pengundi. Dan hari ini pula latar belakang berbeza, soal berkenaan dengan masuk universiti tak masuk universiti pun dah berbeza kalau nak dibandingkan dengan zaman saya ataupun zaman Datuk sendirilah. Sebab itu kita kena betul-betul lihat dari segi kaedah yang dan satu lagi pula, hari ni dah tak boleh kata kita buat satu kelompok untuk mereka sebagai contoh dengan kumpulan yang minat sukan, bola, motor, sepak takraw, e-sport dan sebagainya. Bermakna kita dah kata untuk semua golongan muda. Tidak. Dia ada banyak lapisan dan juga banyak kelompok. Mereka yang educated ni macam mana, yang masuk universiti. Mereka yang mungkin terus masuk dalam alam pekerjaannya macam mana. Mereka yang memilih untuk orang kata terlibat dalam industri e-hailing ni macam mana. Dia banyak kelompok, dan setiap kelompok itu cabaran dan permasalahan mereka berbeza. Jadi pokoknya pertama tapi itulah kalau tanya pandangan saya, akhirnya it's all about ekonomi, pendidikan dan juga soal berkenaan dengan bread and butter ataupun soal berkenaan dengan kemaslahatan ataupun kesejahteraan hidup mereka harian. Apa yang mereka berdepan dengan hari-hari. Dan tentu orang muda tak lain dan tak bukan ialah selepas habis belajar ataupun masuk alam pekerjaan nak membina keluarga. Lepas nak membina keluarga, nak ada rumah masing-masing. Lepas nak ada rumah masing-masing, nak ada anak dan sebagainya. Saya rasa andai kata kalau kita di peringkat pemuda UMNO boleh ada satu orang kata satu pendekatan ataupun satu perjuangan yang jelas tentang soal-soal ini. Cuk sikit. Tadi you sebut start daripada selepas bekerja dapat peluang sebagai contoh. Tapi kalau 18 ni, yang which is pada saya undi yang saya paling bimbang sekarang ni 18. Betul. Kerana dia orang ni tak ada tanggungjawab besar lagi. Tak ada perbelanjaan pun mak ayah tanggung lagi. So how do we manage this? Ini memang kita pun tahu mereka terdedah dengan social media lah, dengan TikToknya. Saya rasa Facebook dengan Instagram ataupun Twitter pun dah tak jadi. Ini zaman-zaman TikTok lah. Kalau zaman TikTok. Kita buat assignment dulu zaman Google. Kita Google je apa yang kita nak buat, kita Google je apa yang kita nak buat, dan from there kita dapat tahu apa yang kita boleh buat. Tapi pada hari ni saya rasa zaman-zaman TikTok, even nak makan kat mana pun tengok apa yang TikTok cakap, nak buat apa lepas ni pun ikut apa yang TikTok cakap, hujung minggu nak pergi mana, nak pergi air terjun ke, nak pergi mana ke, tengok apa yang TikTok cakap. Itu cabaran YB pun banyak guna TikTok. YB pun banyak guna TikTok. Dan jadi macam search engine lah. Dah jadi macam seolah-olah macam apa yang berlaku di TikTok, apa yang dicadangkan oleh TikTok, itulah trending. Mereka pun mesti join. Mereka mesti buat. Kalau tak buat macam tak cool ataupun tak menjadi sebagainya. Dan ini yang sebenarnya jadi satu cabaran bagi kita, kerana kita TikTok ni pun tahu kan, dia punya attention ataupun fokus very short. Dia punya 30 saat ataupun 1 minit pertama itu sangat-sangat mustahak. Yang akhirnya yang kita bimbang soal jati diri, soal asas kita sebagai seorang insan ni dalam membuat seorang manusia yang boleh rasional dalam buat pertimbangan tu, yang sebenarnya satu perkara yang anak muda hari ni undi 18 perlu kita kita perlu ada some intervention lah, ada some intervention yang kita perlu lakukan supaya akhirnya bukan apa, sebab undi mereka ni penting. Mereka pun dalam pilihan raya lepas saya nampak very excited untuk pergi keluar mengundi. Saluran yalah macam tempat saya pengundi ramai 200,000. Saya ada pengalaman bertanding bila pergi pusat undi hari kejadian, saluran 11, 12, 13 tu pasang headphone, pasang earphone, tengok telefon tapi beratur untuk mengundi. Saya pun tak tahu apa dia buat. Saya lalu dia buat tak tahu. Buat macam tak memang kita pun macam mana dia orang ni datang daripada mana kelompok-kelompok ni datang. Tapi sebenarnya inilah yang macam di Indonesia baru ni pun pemilihan presiden pun saya rasa banyaknya dipengaruhi ataupun ditentukan oleh apa yang berlaku di TikTok. Tapi pokoknya yang paling mustahak adalah asas-asas untuk mereka sentiasa bersifat rasional dan terbuka serta ada pendirian lah. Bagaimana kita itu menjadi cabaran untuk kita menyeimbangi golongan anak muda kita, kerana keputusan mereka akan mempengaruhi masa depan. Kalau bukan untuk tempoh 5 tahun pun akan mempengaruhi siapa yang mereka pilih untuk bentuk kerajaan.
Okey, itu pandangan dari sudut ni ya. Saya nak pergi ke peringkat nasional pula. Because of Enta sebagai Ketua Pemuda Negeri. Sekarang ni tentunya report card tu kepada Ketua Pemuda UMNO Malaysia. YB Dr. Akmal. Ya. Okey, ini pandangan daripada luar ataupun nak tanya baliklah pandangan. Kenyataan saudara Azlin baru-baru ni dia mencuri perhatian saya. Kamilah relax bro. Baru-baru ni apabila Ketua Pemuda UMNO Malaysia mengeluarkan kenyataan soal isu Ni Elin. Ada beberapa kenyataan yang dibuat, tetapi antara yang saya kira yang mencuri perhatian adalah soal kes Ni Elin ni pasal mahkamah lah. Saudara memberikan kenyataan yang berbeza dengan Ketua Pemuda Negeri, Ketua Pemuda UMNO Malaysia. Okey. Dan itu satu. Dari perspektif yang lain pula, dari isu-isu yang lain, saya kira ini kami melihat daripada luar, kenyataan Ketua Pemuda UMNO Malaysia ni banyak dilihat agak gopoh. Okey. Adakah itu sifat yang perlu pemuda ada? Balun dulu, okey. Lepas tu kita kira lain. So tak apa, saya faham. Saya cakap ni sebab orang luar bertanya dan orang luar mengkritik kepimpinan kita. Okey, di yang mana kita tahu bahawasanya YB Dr. Akmal orang yang berpendidikan dan orang yang rajin turun padang. Saya kira dia di antara yang top di TikTok, top di social media, which is saya pun support dia punya pandangan-pandangan dia dalam hal-hal yang lain. Tapi beberapa kenyataan-kenyataan dia yang dilihat dari perspektif tertentu, ini macam cepat sangat ni. Study ke tak? Macam tu. Okay. So nak tanya sebagai Ketua Pemuda Negeri lah. Kita apabila jadi pemimpin mana-mana institusi atau organisasi ni, tanggungjawab kita bukan hanya memimpin dan menguruskan soal harian ataupun day-to-day operation semata-mata. Okay. Tanggungjawab lain kita sebagai pemimpin adalah untuk kita pastikan bahawa institusi ataupun organisasi yang kita terajui itu akhirnya dihormati oleh semua. Okay. Dan dalam untuk kita mendapat penghormatan daripada orang ramai, khususnya audience dan juga semua pihak dalam beberapa isu, kenyataan kita itu mesti bertanggungjawab dan bukan semata-mata untuk membangkitkan ataupun mengapi-apikan sentimen. Jadi tak mudah nak jadi pemimpin. Bukan semata-mata hanya untuk menguruskan day-to-day operation, mempengurusikan mesyuarat. Akhirnya salah satu tanggungjawab yang mungkin tak tertulis dalam perlembagaan dan sebagainya untuk memastikan bahawa institusi ataupun organisasi kita itu hendaklah sentiasa dihormati. Okay. Dan dihormati itu antaranya pandangan kita tentang satu-satu isu. Okay, dan sebab itu kita tak boleh sebenarnya sebagai pemimpin tak boleh gopoh dan terlalu mengikut emosi dan sentimen semata-mata apabila berkongsi kenyataan dan juga pandangan. Ada satu lagi layer iaitu apa yang dipanggil sebagai tanggungjawab. Dan tanggungjawab itulah sebenarnya sebagai pemimpin perlu ada, yang mana saya rasa tak ada masalah pun sebenarnya andai kata kalau beliau bukan ahli dalam satu-satu bidang ataupun satu-satu topik, dia rujuk kawan-kawan ataupun kumpulan-kumpulan kecil yang menjadi penasihat ataupun think tank kepada beliau supaya akhirnya pandangan itu dihormati. Okay. That is my main concern. That is my main concern. Akhirnya saya nak apa? Saya dilantik oleh beliau. Memang saya terima kasih, berbesar hati dan ucap tahniah. Tapi tanggungjawab saya juga untuk pastikan bahawa lantikan, macam mana saya terjemahkan lantikan tersebut? Adakah hanya dengan terbaik bos? Itu bukan saya lah. At least that is not me lah. Itu bukan saya lah. Okay. Kalau tujuan untuk menjilat ataupun untuk mengangkat pemimpin tanpa sebab ni, boleh pilih orang lain kot. Boleh pilih orang. Tapi tugas saya untuk tapi ramai macam tu. Well. Yang tu saya tak boleh nak komen lah. Tapi dari satu perspektif yang lain, Azlin. Okay. Bila kita kata politik, okay, politik ini banyak tafsiran dia. Ada politik all about numbers. Hari ni kita kata politik ini dia sentimen juga. Dan sebagai contoh, saya duduk sembang kawan-kawan tadi. Katakanlah kita dalam satu situasi, kes Ni Elin contohnya. Kalau sekiranya UMNO ni berada dalam PN hari ni, dan bukan daripada kerajaan. Bukan kerajaan tapi dalam PN, mangkanglah. Kes Ni Elin ni jadi apa sebagai pada kita? Mungkin kita pun terbawa-bawa. Kita kata bawa-bawa. Mungkin kita pun terbawa-bawa. Tapi saya suka you punya pandangan. Maknanya
kita still ada lagi satu layer soal kebertanggungjawaban pada setiap kita punya statement kita dan kenyataan kita. Sebab time will tell. Akhirnya masa akan menghukum kita. Sejauh mana kita konsisten dalam satu-satu isu, adakah satu pandangan dan pendirian kita tentang satu-satu isu tu berlandaskan fakta ataupun memang sekadar hanya untuk memainkan emosi dan juga sentimen. Tapi dari satu sudut yang lain pula, banyak sudut ni sebenarnya. Banyak sudut. Banyak sudut. Kenapa? Kerana kita tak nafikan bahawasanya hari ni pemuda hari ni tak sama macam pemuda dulu. Cabarannya berbeza. Cabaran berbeza. Dulu kita ada empowerment. Dalam keadaan sekarang ni, kita bukan melihat soal ketua pemuda saja. Kita melihat pemuda secara keseluruhannya. Dalam sharing government ni, kita share perpaduan, ada toleransi, ada pengorbanan, ada dari sudut empowerment tu, tidaklah banyak sangat kita rasai. Mungkin itu antara sebab dia kot. Keras membalun ni. Mungkin ialah pemuda ni sinonimnya dengan berani. Okay. Tapi dalam kita berani tu perlu diselami dengan kebijaksanaan. That one yalah, tapi memang pemuda pun tujuan dia adalah kilang ataupun tempat untuk kita melatih pemimpin lah. What most important is, andai kata kalau kita dah tersilap 1-2 langkah, jangan segan untuk bertanya ataupun mendapatkan pandangan daripada mereka yang lebih senior atau pengalaman mungkin, ataupun pada masa yang sama quickly cepat-cepat untuk kita belajar lah. Sebab wisdom tu kita tak boleh nak dapat hanya wisdom tu kita boleh dapat dengan pengalaman, dan pengalaman tu pula kita kena lalui lah. Banyak proses dan juga fasa. There is a saying dia kata, if you wanna make mistake, you make mistake now. Don't do it later. Nak buat salah sekarang. Kalau buat kemudian takut terlambat lah. Kita kena berehat seketika. Kita akan sambung. Ada 2-3 soalan nak tanya dia. Sedap dia cakap tu memang banyak soalan nak tanya ni. Tapi kita akan berehat dulu. Kita akan kembali selepas ini, insyaAllah. Relax bro.